Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita bertemu dalam sesi tazkirah Ramadan, iaitu ini berapa dah? 10 kan? 10 Ramadan, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam 10 hari dalam bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu nikmat yang wajib kita syukuri dan wajib kita zahirkan nikmat tersebut dengan kita sentiasa mempertingkatkan keimanan kita, mempertingkatkan amal saleh, mempertingkatkan ilmu kita. Dan insya-Allah pada petang ini tajuk yang diberikan kepada anda adalah tajuk yang dipanggil tajuk yang dia terbalik. Macam mana juga, selalu bulan Ramadan selalu kita dengar tentang bulan keampunan. Ja'akum syahrul Ramadan al-mubarak, futihat abwabul jinan, dibuka pintu-pintu syurga, wa ghulliqat abwabun niran, tutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Wa fi riwayah wa suffidati maradatus syayatin, yakni syaitan-syaitan yang durjana, yang jahat, dibelenggu pada bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang mubarak, yang penuh keberkatan. Unzila fihi al-Quran. Jin kalau jin dirantai Ustaz. Jin Islam. Suffidati syayatin. Dia base pada dua riwayat. Yang pertama, riwayat Nabi SAW sebut tentang bila datang bulan Ramadan, sufidati syayatin, yang ini dibelenggu syaitan-syaitan. Dalam riwayat yang lain mentafsirkan atau menjelaskan riwayat tersebut, sufidati maradatus syayatin. Maradatus syayatin maknanya syaitan-syaitan yang menjadi ketua-ketua ataupun syaitan-syaitan yang ru'us, yakni ketua-ketua, dan juga yang jahat, yang sangat jahat. Tetapi tidak menafikan di sana syaitan-syaitan dalam kalangan manusia masih ada. Sebab itu kita tengok dalam bulan Ramadan masih ada lagi orang yang melakukan maksiat. Allah Ta'ala a'lam. Itu maksud dia. Jin-jin yang dibelenggu adalah jin-jin yang dalam kalangan maradah. Maradah ni maknanya yang sangat jahat, ataupun ketua-ketua mereka, general yang berpangkat tinggi lah. Tetapi yang ada hanyalah syaitan-syaitan dalam kalangan jin dan juga dalam kalangan manusia yang meneruskan kebiasaan mereka yang jahat. Itu tak dinafikan ada, dan kita lihat ada maksiat dan juga kejahatan berlaku juga dalam bulan Ramadan. Itu antara bukti menunjukkan apa yang Nabi SAW ucapkan, apa yang Nabi SAW sabdakan itu tidak datang melainkan daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi bulan Ramadan kita sebutkan tadi bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang disebutkan di dalam hadis setiap malam adanya pembebasan, dibebaskan utaqa, yakni mereka yang diberikan pembebasan daripada belenggu api neraka, mereka yang dibebaskan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fi kulli lailah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut, pembebasan daripada api neraka, itu berlaku pada setiap malam bulan Ramadan. Bayangkan. Dan bulan Ramadan ini seperti yang kita sedia maklum, Nabi SAW sebut bahawasanya dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup serapat-rapatnya. Wa ghulliqat ataupun wa ghulliqati. Ghulliqat maknanya ditutup serapat-rapatnya. Subhanallah. Pintu neraka. Wa futtihat maknanya dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Dan kita itu semua kita sedia maklum. Maknanya termasuk dalam uslub targhib. Targhib maknanya motivasi, galakan,
yang kita sedia maklum, itu antara uslub nabawi, uslub metod nabawi, metod Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah baginda SAW. Dakwah Islam disampaikan melalui metod targhib dan tarhib. Targhib maknanya memberi motivasi, tarhib ancaman dan amaran. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat, Nabi SAW juga tidak lupa untuk memberitahukan kepada kita semua akan golongan yang diharamkan daripada mendapat kebaikan bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan tentang kelebihan bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada umatnya, faman hurima min khairihi faqad hurim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diharamkan untuk mendapat kebaikannya, yakni kebaikan bulan Ramadan, faqad hurim, maka dia adalah orang yang diharamkan, maknanya orang yang dihalang, terhijab daripada mendapat kebaikan Ramadan, wal iyadzu billah. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan selainnya, Nabi SAW bersabda, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa lam thumma salakha qabla an yughfara lahu. Makna raghima anfu rajulin ini kalimah yang menunjukkan penghinaan. Maknanya ilsaq al-anf fi turab. Maknanya orang Arab kalau dia nak menghina seseorang, maka dia ataupun dia nak menunjukkan lafaz yang menunjukkan penghinaan, kerendahan, dia akan menggunakan istilah raghima anf. Maknanya kalau kita terjemah dari sudut secara harfi, secara literal, maknanya apa dia, semoga kamu macam kita kata apa dia, hidung kamu itu tersembang di atas tanah. Maknanya melekat di atas tanah, maknanya macam kamu jatuh ke tanah. Maknanya hidung kamu itu, hidung tempat yang kita kata adalah apa kita boleh katakan, hidung ni apa? Hidung ni tempat ataupun kita kata satu perkara yang secara apa kita kata secara apa simboliknya yang diguna pakai oleh seluruh bangsa merujuk kepada kebanggaan. Sebab itu orang Melayu kita kata apa? Hidung tinggi. Kalau sombong, hidung apa? Tinggi lah sombong, hidung tinggi. Tetapi tengok dalam Islam, maknanya konsep ubudiyah, perhambaan, maknanya kita contoh macam mana Allah Ta'ala ajar kita untuk sujud. Hidung kita dekat mana? Tak tinggi dah waktu tu. Di atas tanah. Maknanya kita sujud, maknanya hidung kita itu mesti mengenai tempat sujud. Dia antara 7 sab'atu a'dha, 7 anggota yang waktu kita sujud mesti kena sentuh tempat sujud, antaranya hidung. Hidung. Tak kira lah hidung kita tinggi ke, hidung kemek ke, hidung apa ke, mesti kena sentuh. Mesti kena sentuh tempat sujud, menunjukkan kehinaan, kerendahan. Asalnya orang Arab apabila mereka kata raghima anfu rajul atau raghima anfu fulan, maknanya menunjukkan makna kehinaan, maknanya menunjukkan makna kerendahan, kehinaan, maknanya nak menghina. Jadi Nabi SAW sebut raghima anfu rajulin, maknanya sangat rugilah, khasira, qad khasira, maknanya sangat rugilah, sangat hinalah, sangat rendahlah kedudukan lelaki atau wanita. Dakhala alaihi Ramadan. Dakhala alaihi Ramadan maksudnya Ramadan masuk, maknanya dakhala alaihi Ramadan maknanya disempat bertemu dengan Ramadan. Ramadan menemuinya. Dakhala alaihi Ramadan maknanya Ramadan datang kepadanya. Sebab itu Nabi SAW kata ja'akum syahru Ramadan. Ja'akum maknanya Ramadan sudah datang kepada kamu. Ramadan itu seperti tetamu yang kamu perlu menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Nabi kata raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Ramadan datang, tiba kepadanya. Thumma salakha, kemudian Ramadan itu berlalu. Insalakha maknanya zahaba, maknanya telah berlalu.
kemudian telah berlalunya Ramadan qabla an yughfar lahu, sebelum dia sempat diberikan keampunan. Maknanya merugilah orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi, dan sebelum Ramadan itu pergi ataupun setelah Ramadan itu berlalu, dia tidak diampunkan. Itu maksud hadis tersebut. Maknanya Nabi SAW menyatakan sangat rugi. Raghima anfu rajulin khasira qad khasira. Maknanya sungguh rugi, sangat merugikan. Sebahagian ulama yang syarahkan hadis ini mereka kata menghinakan. Bahkan bukan setakat merugi, menghinakan. Apabila masuk seseorang itu pada bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, pergi, selesai, sebelum dia sempat untuk menyelesaikan Ramadan itu, maka dia tidak diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billahi min dzalik, qabla an yughfara lahu. Maknanya dia tak dapat keampunan dalam bulan Ramadan disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala tak memberikan taufik kepadanya untuk dia beribadah bersungguh-sungguh dalam menghidupkan bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkatan, kebaikan, dan pintu-pintu syurga itu dibuka dengan seluas-luasnya, dan pintu-pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya dan dibelenggu syaitan-syaitan, ketua-ketua dalam kalangan syaitan-syaitan yang durjana. Dan semua itu maknanya menunjukkan kepada kita adanya uslub tarhib, maknanya adanya uslub ataupun metod amaran daripada Nabi SAW kepada umatnya sebagai satu bentuk nasihat, supaya mereka berwaspada daripada mensia-siakan waktu mereka di dalam bulan Ramadan. Baik. Dan satu lagi kita nak tengok, kita punya tajuk hari ini adalah apa? Apa tajuk kita? Golongan yang ataupun mereka yang tidak diberikan keampunan atau tidak diampunkan dalam bulan Ramadan. Baik. InsyaAllah kita akan tengok dahulu kaedah yang penting untuk kita faham. Kaedah yang penting untuk kita faham kenapa dalam bulan Ramadan ini, maknanya ancaman yang datang daripada Nabi SAW dalam hadis Imam At-Tirmidzi tadi, hadis yang sahih. Maknanya satu bentuk amaran. Dalam riwayat lain kita sebutkan tadi, pada awalnya disebutkan tentang mereka yang diharamkan untuk mendapat kebaikan. Bulan Ramadan itu akan diharamkan, qad hurim. Maknanya Nabi SAW gunakan lafaz hurima. Maknanya dia dihalang dan juga dijauhkan daripada mendapat keberkatan, kebaikan bulan Ramadan. Antaranya adalah dijelaskan dalam hadis Imam At-Tirmidzi tadi, maknanya dia tidak mendapat keampunan. Sebab apa? Sangat rugi. Sebab apa sangat rugi? Assalamualaikum. Sebab setiap malam, bahkan setiap hari bulan Ramadan, bahkan dalam riwayat Nabi SAW kata, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, yakni puasa pada siang hari bulan Ramadan, sama, maknanya orang yang berpuasa pada siang hari dengan penuh keimanan. Syarat dia mesti penuh keimanan. Imanan maknanya mesti dia itu orang yang beriman dengan kefarduan bulan Ramadan, farduan puasa di dalam bulan Ramadan. Maknanya dia beriman dengan kefarduan bulan puasa, yakni puasa dalam bulan Ramadan. Maknanya dia tahu tentang dalil kewajipan. Maknanya dia menghayati, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya dia tahu dia puasa tu sebab apa? Kerana Allah perintah. Kerana Allah perintah. Kerana ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan perintah daripada ibu bapa kita, bukan perintah daripada nenek moyang kita, bukan perintah bukan tradisi, tetapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu antara tips untuk kita nak didik anak-anak kita berpuasa daripada kecil, maknanya dalam usia 7 tahun, 6 tahun atau 7 tahun, berbeza-beza. Ada orang yang awal sikit, ada orang yang
lewat sikit, biasalah budak-budak kan. Kalau 7 tahun tu antara yang maknanya usia yang dipanggil usia yang kita perlu untuk didik, tarbiyah, tamrin, didik mereka, latih mereka untuk mula berpuasa. Jadi antara tips yang tepat bila kita nak didik anak-anak kecil ini berpuasa, antaranya adalah kita didik mereka daripada kecil. Puasa ini perintah Allah Ta'ala. Puasa ini perintah Allah Ta'ala. Yang tu dulu. Tolak tepi nak janji kalau puasa penuh sekian, ini sekian, ada hadiah ini sekian. Itu tolak tepi dulu. Yang tu kalau kita tengok sekarang ni, dia kalau itu kita jadikan asas didikan, dia tak baik, dia tak bagus. Sebab dia telah dididik untuk tidak ikhlas. Sejak daripada awal dia dididik, daripada kecil lagi dia didik untuk buat sesuatu dapat timbal balas, dapat ganjaran yang kita kata yang tertentu. Itu tak berapa bagus. Bukan tak boleh langsung, tetapi jangan jadikan sebagai asas. Kalau kita jadikan asas mereka berpuasa tu kerana ibadah, budak 7 tahun, budak kecil ni, waktu itulah mereka perlu dididik. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Anak yang kecil, anak yang baru lahir ni, dia lahir dalam keadaan fitrah. Jadi yang mencoraknya adalah kedua ibu bapa. Jadi itu antara bentuk kita mencorak daripada kecil. Didik anak kita untuk berpuasa 7 tahun, 6 tahun atau 8 tahun, tak kira berapa tahun yang sesuai dengan dia. Sesuai kita tengok keadaan dia yang mampu dan sebagainya. Latih dia. Kalau dia tak larat, suruh dia buka, tak ada masalah. Selagi mana dia masih lagi dalam, kita kata, proses tarbiyah, kan? Tetapi didik dia yang first kali, ibadah puasa itu adalah ibadah. Dan insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi dia kekuatan. Allah Ta'ala akan bagi dia kekuatan. Walaupun 7 tahun. Bahkan ada yang 5 tahun berpuasa kerana dia tengok abang, kakak dia berpuasa. Mak ayah dia galakkan mereka berpuasa daripada awal. Dan dia tak dididik dengan kalau cukup 30 hari atau 29 hari dapat sekian-sekian duit raya, sekian-sekian dapat hadiah sekian-sekian. Tak, dia tak dididik. Dididik dengan puasa ini adalah ibadah. Allah Ta'ala perintah. Allah Ta'ala perintah. Dan kalau kita nak bagi uslub untuk menggalakkan mereka, ya, kita tak salah kita nak bagi hadiah. Tapi kita kena utamakan dulu hadiah yang Allah Ta'ala janjikan. Pahala. Konsep pahala dan dosa tu kita kena didik. Ini antara tips untuk kita nak didik anak-anak kecil berpuasa. Maknanya apa yang Nabi SAW sebut, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Betul tak? Puasa ni untuk aku. Subhanallah. Wa ana ajzi bihi. Dan akulah yang akan memberikan ganjaran. Akulah yang akan memberikan balasan dengan. Puasa itu maknanya khusus ganjaran dia. Allah Ta'ala tak sebut ganjaran yang spesifik. Puasa. Kalau qiyam, bahkan siyam, puasa pun memang Allah Ta'ala sebut ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tetapi kita nak tahu exactly berapa banyak pahala tu. Maknanya dalam hadis Nabi SAW, benda tu tak ada. Yang ada, Allah Ta'ala kata as-siyamu li, untuk aku. Subhanallah, untuk aku. Maknanya bukan untuk orang lain. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang bagi ganjaran. Satu kata para ulama, tidak ada ibadah yang boleh masuk ke dalam, tidak ada ibadah yang dilakukan atau yang perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan ada ruang untuk masuk unsur-unsur riya di dalamnya, kecuali as-siyam, kecuali puasa. Puasa tak ada. Betul tak? Puasa tak ada. Sekarang boleh ke kita nak riya puasa? Saya puasa, tak, semua orang puasa. Boleh tak? Tak boleh kan? Pergi jalan, ambil selfie ataupun ambil saya puasa hari ni. Orang kata gila. Semua orang puasa. Budak kecil pun puasa.
Orang tua pun puasa. Semua orang puasa. Maknanya tak ada ruang untuk riak. Berbeza dengan ibadat-ibadat lain. Baca Quran, boleh riak tak? Boleh riak. Dalam bulan Ramadan boleh tak? Boleh. Salat, qiyam, salat tarawih, boleh riak tak? Dalam bulan Ramadan boleh. Boleh masuk unsur-unsur riak tu boleh. Haji, umrah pun boleh. Tapi puasa tak ada ruang. Sebab Allah kata apa? As-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku. Khusus untuk aku. Maknanya nak masuk riak pun tak boleh. Kerana apa? Puasa kita tak boleh tunjuk. Betul tak? Boleh tunjuk tak? Saya puasa hari ni. Tak. Semua orang puasa. Semua orang Islam puasa. Betul tak? Jadi itu antara kita kata macam mana kita nak bagi galakan kepada anak-anak kita. Maknanya untuk berpuasa daripada kecil, antaranya adalah menekankan konsep ibadah sejak daripada kecil. Dan kita nak faham konsep ibadah. Untuk kita nak faham macam mana ibadah ini dalam bulan Ramadan ni, kenapa ibadah-ibadah pahalanya sangat banyak. Apa asas yang kita perlu faham? Bagaimana amalan dalam bulan Ramadan ini pahalanya Allah Ta'ala lipat kali gandakan. Dan Allah Ta'ala banyakkan jalan-jalan kebaikan, amal-amal ibadah yang pelbagai. Siam, qiyam, it'am ta'am, bangkit solat tarawih, kemudian memberikan makanan, buatkan it'am ta'am untuk iftar, untuk orang buka puasa, infak, sedekah. Semua amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya dah bila masuk bulan Ramadan ni, pahala dia berlipat kali ganda. Apa asas dia? Apa kita kata, daripada mana kita kata asas yang kita perlu pegang? Baik, antaranya ada disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan demikianlah, wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, yakni syiar-syiar Allah, maknanya alamat-alamat, tanda-tanda yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang telah Allah Taala tentukan, iaitu syariatnya, perintahnya, larangannya, suruhannya yang terkandung di dalam kitabnya, yang disampaikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Taala kata, fa innaha min taqwal qulub, maknanya itu datang daripada ketakwaan hati, datang daripada iman yang mendasar di dalam hati. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ta'zim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, mengagungkan syiar, mengagungkan perintah dan larangan Allah, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, maka itu termasuk dalam taqwal qulub, ketakwaan hati. Maknanya dia datang daripada hati, dia datang daripada samim al-qalb, datang daripada lubuk hati. Maknanya kalau kita nampak seorang Muslim, seorang individu, dia mengagungkan perintah-perintah Allah. Apa maksud mengagungkan? Dia menghormati, dia melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dia memanfaatkan waktu yang telah Allah perintahkan untuk melakukan ibadah, antaranya bulan Ramadan. Maknanya dia melaksanakan tanggungjawabnya, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dia bersungguh-sungguh, maknanya berpuasa dengan sempurna, melakukan qiyam, salat tarawih, berbuka dengan menyegerakan berbuka puasa, dia melewatkan sahur untuk mendapat pahala keberkatan. Tasahharu fa inna fi sahur atau fi sahur barakah, dia nak dapatkan keberkatan. Dan semua itu adalah bentuk ta'zim, semua itu adalah bentuk pengagungan. Maknanya kita, bila kita berpuasa,
menahan diri daripada lapar dan dahaga. Menahan diri daripada perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Berapa jam? 13 jam, lebih kurang. Dalam tempoh 13 jam itu, maknanya ada bentuk ta'zim kita terhadap perintah Allah, sya'air Allah. Maknanya kita tengah mengagungkan, kita tengah menghormati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengah mengagungkan sya'air Allah. Kita mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah kita buka puasa, sampailah kita salat fardu, salat sunat, tarawih, kemudian bangkit sahur, kemudian baca Quran, kemudian menahan diri daripada makan dan minum, kemudian iftar. Semua itu adalah bentuk ta'zim. Baik. Jadi kalau kita tengok apa yang diungkapkan oleh Qatadah Ibn Di'amah As-Sudusi, yang nak kongsikan perkataan tabi'in yang mulia, Qatadah Ibn Di'amah As-Sudusi rahimahullahu ta'ala. Beliau kata, baik, tadi ayat dalam surah apa tadi? Al-Hajj ayat 32. Zalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Baik, satu lagi asas yang kita perlu lihat adalah apa? Baik, kalau kita faham tadi, maknanya ta'zim sya'air Allah. Baik, sya'air Allah ni maknanya semua manasik. Dalam ayat tu konteks dia adalah manasik haji. Tapi kata para ulama, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maknanya secara umumnya semua perintah-perintah Allah, manasik, yakni tata cara ibadah, termasuklah puasa dalam bulan Ramadan, maknanya dia termasuk dalam sya'air Allah. Termasuk dalam sya'air Allah. Dan lebih lagi maknanya ditekankan bulan Ramadan ni kerana bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur. Seperti mana yang warid sahih daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah dalam Musannaf, Abdul Razak dalam Musannafnya, ataupun Ibn Abi Shaybah dalam Musannafnya, maknanya penamaan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur sahih daripada sahabat Nabi. Sayyidus Syuhur syahr Ramadan, penghulu bagi bulan, seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Seperti mana esok hari Jumaat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu bagi hari adalah hari Jumaat. Baik, kita kena faham, kalau orang tanya kita, kenapa bulan Ramadan? Kenapa tak bulan Syawal ke, bulan Zulhijjah ke? Zulhijjah ada ibadat haji. Kenapa tak Zulhijjah sebagai Sayyidul Syuhur, sebagai penghulu bagi bulan-bulan? Kerana dalam bulan Zulhijjah, bulan-bulan haji itu adanya ibadat yang agung, iaitu haji. Kenapa Ramadan? Baik, macam mana kita nak jawab? Baik, kerana kita kena faham, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Tuhan kamu, Rabb kamu, yakhluqu ma yasha', dia mencipta apa yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan dia memilih. Allah Ta'ala dia cipta apa yang dia kehendaki dan dia pilih. Dia cipta seluruh malaikat dan dia pilih dalam kalangan malaikat itu adanya ketua malaikat, Jibril, Mikail, Israfil. Contoh, Allah Ta'ala cipta para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul, ada riwayat kata mereka, bilangan mereka itu ratusan ribu, ada yang kata 313. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang sampai kepada kita 25 yang disebutkan dalam Al-Quran, dan juga ada beberapa tambahan Nabi-Nabi yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Itu saja yang kita tahu nama mereka. Kemudian dalam banyak-banyak itu Allah Ta'ala pilih. Yakhtar, yastafi, Allah Ta'ala pilih. Istifa, wa ikhtiyar, Allah pilih. Maknanya dalam ramai-ramai itu ada 25 yang disebutkan. Kemudian dalam 25 itu Allah pilih lagi ada berapa? Ulul azmi. Kemudian daripada ulul azmi, 5 yang ulul azmi itu adanya satu sahaja yang menjadi ketua bagi seluruh Nabi dan Rasul, penghulu bagi Nabi dan Rasul, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala
Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dia cipta dan dia pilih. Sama juga bulan-bulan. Allah Ta'ala tentukan bulan-bulan. Allah Ta'ala cipta dan Allah tentukan bulan-bulan ini ada 12 bulan dan Allah pilih. Maknanya Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur. Berdasarkan apa yang sabit daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maknanya para sahabat mereka tak mungkin mereka menyatakan sesuatu perkara yang berkait dengan ghaibiyat, perkara yang berkait dengan fadilat ataupun ghaibiyat, perkara yang tak mungkin diketahui melalui ijtihad mereka, maka perkara itu sudah tentu keberkahan yang besar mereka dapat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis-hadis yang banyak menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbahkan Syahrul Ramadan dengan mubarakun. Tapi tak ada dalam bulan lain. Zulhijjah berkat tak? Berkat. Kerana adanya ibadat haji. Syawal berkat tak? Berkat. Kerana adanya Aid. Kan? Zulqa'dah sama juga. Rajab ada kelebihan yang khusus. Cuma ibadat-ibadat yang tertentu itu saja yang ditokok tambah, yang direka cipta itu tak ada. Fadilat dia ada. Tetapi Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, "Ja'akum syahru Ramadan mubarakun." Nabi kata, Ramadan mubarakun. Jadi bila kita ucap, bila datang bulan Ramadan, kita sebahagian fuqaha, sebahagian ulama istinbat daripada hadis tersebut, mereka kata maka diharuskan untuk kita mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan kegembiraan kita kepada saudara kita akan ketibaan Ramadan. Kerana Nabi SAW sebut ja'akum syahru Ramadan, syahru mubarakun. Maknanya harus untuk kita ucapkan Ramadan mubarak, Ramadan karim, selamat menyambut bulan Ramadan, harus. Tak menjadi masalah. Baik. Jadi Allah Ta'ala cipta. Allah cipta apa lagi? Tempat, seluruh tempat, buq'ah. Dalam banyak-banyak tempat, maka Allah pilih tempat yang paling suci, tempat yang paling berkat adalah Masjidil Haram. Kemudian Masjid Nabawi. Kemudian Masjidil Aqsa di Syam. Begitulah Allah Ta'ala cipta air, macam-macam air. Tapi Allah Ta'ala pilih Zam-Zam sebagai air yang paling berkat, yang paling baik. Maknanya menunjukkan kepada kita sama juga Allah Ta'ala memilih bulan Ramadan berdasarkan pilihan Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi bila kita faham pengagungan apa yang terkandung di dalamnya, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan, termasuklah apa yang terkandung dalam bulan Ramadan. Perintah untuk berpuasa, kutiba alaikumus siyam. Perintah untuk menghidupkan pada malam bulan Ramadan itu dengan salat qiyam, qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Larangan untuk kita melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa ataupun boleh mengurangkan pahala puasa. Itu semua adalah perintah dan larangan. Maknanya kalau setiap Muslim mengamalkan perintah Allah, meninggalkan apa yang Allah larang dalam bulan Ramadan ini, maka dia telah mengagungkan syair Allah. Dan itu menunjukkan adanya taqwal qulub. Adanya dalam hatinya itu adanya ketakwaan yang datang daripada lubuk hatinya. Maknanya itu asal. Maknanya semua perintah-perintah Allah kita wajib untuk agungkan, hormati. Apa sahaja yang berkait dengan syiar agama, ulama fuqaha bahagiannya meluaskan lagi, apa sahaja yang melibatkan dengan tanda-tanda yang berkait dengan agama, syiar, kalimah tauhid, azan, masjid, Kaabah, kalimah lafzul jalalah, kalimah ismullahil ahsan, Allah, kalimah Allah, wajib tak kita hormati? Wajib. Jadi ada orang hari ini bila ada isu orang menghina kalimah Allah, macam baru-baru ni apa yang berlaku, diletakkan Allah musta'an, kita tak tahu apa tujuan mereka, apa siapa dalang di sebalik. Semoga Allah Ta'ala membalas
kejahatan golongan seperti ini yang sengaja nak mengganggu sensitiviti umat Islam dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan, datangkan isu yang kita tak sepatutnya kita kata kita boleh reda. Tiba-tiba ada orang Islam yang marah, kemudian ada orang Islam yang mempertikaikan kemarahan orang Islam pula. Itu yang kita pelik tu. Mana taqwal qulub? Walhal, ya, memang wajib untuk kita mengagungkan kalimah Allah. Ya, kalimah Allah. Allah Dzul Uluhiyah, Dzul Rububiyah, Rabbul Alamin. Allah, Ismullahil A'zam, Ismullahil Ahsan. Walillahil Asma'ul Husna fad'uuhu biha. Nama-nama Allah antara syairullah, maknanya tanda-tanda perintah-perintah Allah yang wajib kita agungkan. Maknanya kalau kita dididik daripada kecil Al-Quran ataupun kitab-kitab ilmu, kitab-kitab hadis, kitab Al-Quran, mushaf daripada kecil, orang Islam, alhamdulillah kita di Malaysia ni, di Nusantara ni kita dididik, maknanya diletakkan di tempat tinggi. Maknanya kalau kita nampak saja ada mushaf yang berada di bawah, maknanya kita akan diperintahkan oleh nenek kita, datuk kita, bapa kita supaya angkat cepat-cepat. Hatta sebahagian fuqaha atau sebahagian ulama bincangkan kalau tak ada wuduk ketika itu, dia boleh angkat ketika itu. Kerana apa? Kerana nak menta'zim, nak mengagungkan syair Allah, ternyata Al-Quran. Kalimah yang mulia itu, nama Allah, kita dididik daripada kecil. Sebab itu antara bentuk taqwa qulub. Maknanya kalau ada mana-mana ikhwah, saudara kita yang membawakan isu ini, yang memperjuangkan isu ini, yang memberikan kesedaran, dan memang kita kata orang Islam dia ada sensitiviti, dia ada kemarahan. Cuma kita tak diperintahkan untuk melampaui batas. Idfa' billati hiya ahsan. Maka kita tak diperintahkan untuk menolak keburukan itu dengan keburukan yang semisal. Bahkan kita diperintahkan untuk melakukan penjelasan amar ma'ruf dan nahi munkar, tetapi bagi pemerintah, bagi orang yang ada autoriti, mereka yang diamanahkan oleh Allah SWT, maka termasuk hikmah dikenakan. Itu kita kata bukan tanggungjawab kita, itu serahkan kepada waliul amr. Jadi itu contoh, kita nak bagi contoh macam mana asas yang kita kena faham. Perintah-perintah dalam syariat kita, termasuklah ibadah puasa dalam Ramadan ini, maknanya kita kena faham apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan dalam bulan puasa ini adalah bentuk ta'zim syair Allah, dan bentuk kita nak buktikan taqwal qulub, maknanya ketakwaan hati kita. Yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam perintah as-siyam, kefarduan puasa, la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa, semoga kamu merealisasikan ketakwaan, yakni takutkan perintah Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan. Baik, tadi ayat yang kita sebutkan tadi adalah usul, atau kita boleh kata asas kita nak faham apa sahaja perintah dan larangan Allah, termasuklah perintah untuk berpuasa pada bulan Ramadan, dan apa sahaja perintah yang ada dalam bulan Ramadan daripada Nabi kita SAW. Semuanya itu adalah ta'zim syair Allah, adalah dalam rangka untuk kita mengagungkan syiar Allah. Itu ayat yang pertama yang kita perlu faham. Yang kedua, ayat dalam surah At-Taubah ayat 36. Ayat 36 surah At-Taubah. Allah Ta'ala ceritakan tentang bilangan bulan di sisi Allah. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yani sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang telah ditentukan dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari yang telah diciptakan langit, petala langit dan bumi.
minha arba'atun hurum. Daripada bulan-bulan yang 12 itu ada 4 bulan yang diharamkan. Allah pilih lagi. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Dan demikianlah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka Allah Ta'ala katakan setelah itu, Allah kata fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan yang diharamkan tersebut. Baik, kalau kita buka dalam kitab tafsir, ulama tafsir disebut, adakah maksud larangan kita menzalimi diri kita sendiri itu hanya berlaku pada 4 bulan yang haram? Apa 4 bulan yang haram apa? Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ramadan tak ada. Boleh perang. Ramadan tak termasuk dalam bulan haram, bulan yang diharamkan. Tapi Ramadan dia special. Dia ketua bagi bulan-bulan. Mana Ramadan ni lagi tinggi lah. Maknanya 4 bulan yang diharamkan itu, kata para ulama, maknanya fala tadlimu fihinna anfusahum. Maknanya larangan, jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan yang diharamkan itu. Kata para ulama, kerana bulan-bulan tersebut adanya larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan kezaliman. Tetapi kita kena faham, bukan bermaksud di luar atau selain daripada bulan-bulan yang diharamkan itu kamu boleh menzalimi diri kamu. Tak ada seorang pun ulama tafsir faham, okey, macam tu bulan Syawal kita boleh buat kezaliman. Tak ada. Kalau orang yang ada yang faham macam tu, dia sesat lah. Tak betul pemahaman dia. Sesat. Jahil. Jadi apa maksud jangan kamu menzalimi pada bulan-bulan yang diharamkan itu diri kamu? Jangan kamu zalimi diri kamu sendiri. Maknanya larangan untuk melakukan apa-apa bentuk kezaliman. Maknanya dosa yang melibatkan diri kita. Dan termasuklah semua dosa-dosa yang telah Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Maknanya dosa-dosa besar, kabairul az-zunub, syirik, membunuh, zina, minum arak, dan semua dosa-dosa yang Allah Ta'ala ancam dan sebutkan amaran yang keras, azab yang pedih kepada pelakunya. Dan jadi bila kita faham larangan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu disebabkan ianya adalah penegasan perintah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kenapa Allah Taala larang melakukan kezaliman pada bulan tersebut dan bulan-bulan yang lain, cuma kenapa jadi bulan-bulan tersebut tu Allah Taala sebut dalam ayat tu? Kata para ulama, kerana keagungan yang ada pada bulan tersebut. Sebab apa dia jadi agung? Sebab apa 4 bulan yang diharamkan tu dia jadi special? Sebab apa? Kalau orang tanya kita, sebab apa? Kita tak boleh jawab. Melainkan kita kata, li'anna Allah al-azim yu'azzimuha. Kerana Allah yang maha agung yang mengagungkannya, yang membesarkannya, yang menyatakan larangan, yang menyebutkan 4 bulan itu adalah bulan yang diharamkan. Diharamkan berperang, diharamkan melakukan kezaliman. Kerana Allah Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Jadi, kita kena faham, bila datang bulan Ramadan, dan Nabi kita SAW sebutkan bulan Ramadan ni mubarakun. Dan Allah Ta'ala sebutkan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran. Apa maksud diturunkan Al-Quran? Maknanya kalam Allah Al-Azim, Al-Kabir, Al-Jalal, Dzul Jalal wal Ikram, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah Al-Azim, maknanya Allah yang Maha Agung. Kalam dia turun pada bulan ini. Jadi itu kita nak faham, macam mana kita nak faham kenapa bulan Ramadan ni special. Kenapa bulan Ramadan ni sangat mulia?
sangat penuh keberkatan. Bahkan dia adalah penghulu bagi seluruh bulan, Sayyidus Syuhur, seperti mana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ataupun sebahagian sahabat. Dan bila kita faham konsep ini, maknanya kalau kita tengok apa yang diungkapkan oleh Qatadah Ibn Di'amah, beliau kata, inna dhulma fi syahril haram a'zamu khati'atan wa waziran min adh-dhulmi fi ma siwah. Kata-kata kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram adalah a'zamu khati'atan. Dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu lebih besar. Maknanya dosa yang dilakukan dalam bulan-bulan haram lebih besar berbanding dengan dosa-dosa yang dilakukan pada selainnya. Bukan bermakna dosa yang dilakukan pada bulan selain bulan-bulan haram itu tak mendapat catatan ataupun takkan dibalas. Akan dibalas juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan hisab, akan hitung setiap amalan kita, sama ada kecil atau besar. Baik, kata dah tadi, wa in kana zulmu ala kulli halin aziman, walaupun kezaliman dalam setiap keadaan adalah besar, adalah maknanya dosanya besar. Kerana Allah Ta'ala larang kita menzalimi diri kita dan larang kita menzalimi orang lain. Allah larang menzalimi Allah. Apa bentuk menzalimi Allah? Syirik. Asyirk. Dari situ kita boleh faham, kalau orang yang buat dosa syirik dalam bulan Ramadan, Allah ampunkan tak? Sama sahaja macam bulan lain. Kalau seorang individu itu buat dosa syirik dalam bulan Ramadan, sama sahaja kalau dia buat syirik dalam bulan Syawal. Sama sahaja macam dia buat syirik dalam bulan Rejab. Cuma dalam bulan-bulan haram dan bulan Ramadan, a'zam, lebih besar, lebih berat. Faham? Sama juga kalau orang yang buat dosa-dosa besar, orang yang minum arak pada bulan Ramadan contoh, maknanya ya, dalam bulan selain Ramadan dosa besar. Dosa besar tu tetap besar. Bila masuk bulan yang diagungkan oleh Allah, antaranya bulan-bulan haram dan bulan Ramadan, kerana dia adalah syair Allah yang Allah agungkan, yang Allah muliakan, yang Allah perintah kita semua untuk agungkan, dosa dia lebih besar. Jadi kalau kita bincang tentang siapakah orang yang takkan diampunkan oleh Allah dalam bulan Ramadan, jawapannya, mereka yang melakukan segala dosa-dosa besar atau berterusan dalam melakukan dosa-dosa kecil tanpa penyesalan, tanpa taubat, maka mereka itu adalah orang yang takkan diampunkan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Maknanya dia tak bertaubat dalam bulan Ramadan, dia masih meneruskan dosa dan maksiatnya, maka dia takkan diampunkan dalam bulan Ramadan walaupun dia berpuasa. Kalau dosa yang melibatkan dosa syirik contohnya, dia wajib iqla', takhliyah, dia kena tinggalkan, dia kena cabut dosa tu. Maknanya dia kena tinggalkan kesyirikan tu. Dia tak boleh berpuasa sambil dia buat syirik. Kerana tauhid, yakni asas bagi ibadah. Allah Ta'ala takkan terima ibadah tanpa tauhid. Seperti mana Allah Ta'ala takkan terima salat tanpa taharah, tanpa bersuci. Seluruh ibadat kita Allah hanya akan terima kalau kita mentauhidkan, kalau kita menuruti sunnah Nabi SAW. Jadi perkataan Qatadah tadi, beliau kata wa in kana zulmu ala kulli halin aziman, walaupun kezaliman dalam setiap keadaan, tak kira bulan apa, aziman maknanya besar di sisi Allah. Maknanya Allah Ta'ala tetap melarang kita melakukan kezaliman walaupun kita berada dalam bulan mana-mana sekalipun. Tapi bila masuk bulan-bulan yang ada speciality yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Quran dan Sunnah, maka dia lebih dahsyat. Dia lebih dahsyat. Baik, kata dah lagi, walakinna Allah yu'azzimu min amrihi ma syaa. Tetapi Allah Ta'ala dia mengagungkan, dia membesarkan apa sahaja yang dia kehendaki. Maksudnya kita faham sini, kalau dosa orang yang buat dosa contoh mengumpat, namimah di luar bulan Ramadan,
An-namimah dosa besar. Dosa besar. Nabi SAW kata, ketika melalui satu kubur, dua kubur, Nabi kata innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban min kabir. Mereka berdua ini tengah diazab. Salah seorangnya diazab kerana wa kana yamshuna bainan nas bin namimah. Dia berjalan di antara manusia dan mengadu domba, mengumpat. Besar dosa an-namimah. Jadi kita faham dosa mengumpat di luar Ramadan besar tak? Dah besar dah. Bila masuk Ramadan, dia mengumpat lagi. La haula wala quwata illa billah. Dia meneruskan kebiasaan mengumpat. Besar tak dosa dia? Besar. Kata-kata dah, Allah yu'azzimu min amrihi ma sya'a. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia melihat sesuatu dan dibesarkan sesuatu mengikut apa yang dia kehendaki. Dia agungkan sesuatu, diberatkan sesuatu mengikut apa yang dia kehendaki. Ya, logiknya kerana Allah Ta'ala dah bagi tahu dalam bulan yang haram, dalam bulan Ramadan, maknanya dibuka pintu syurga, diberikan keampunan pada setiap malam. Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga, bagi peluang untuk kita bertaubat, tetapi kita tak mahu ambil kesempatan, maka rugi. Dan sudah tentulah kalau orang yang berterusan dalam melakukan dosa dan maksiat, apatah lagi kalau dia mengumpat tu bukan mengumpat orang biasa, mengumpat ulama'. Na'udzubillah, ribah terhadap ulama', mengumpat ulama' yang sudah meninggal dunia, membuat tuduhan yang dusta ke atas para ulama'. Lebih besar, menghimpunkan berapa kali kita kata berapa benda yang berapa kali ganda lagi dosa yang dia telah lakukan. Masuk dalam bulan yang mulia, dia masih lagi buat benda yang maksiat, tak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jahat, akhlak yang buruk, perkataan yang tidak baik. Allahul musta'an. Jadi sebab itu kata lagi, Inna Allah astafa safaya min khalqihi, istafa minal malaika, wastafa minal ardil masajida, wastafa minal kalami dhikrahu, wastafa minal syuhuri ramadana. Allah Ta'ala pilih bulan-bulan, Allah pilih malaikat, Allah pilih hamba-hamba yang dari kalangan para nabi dan rasul, Allah pilih. Dan Allah pilih dalam kalangan bulan-bulan ni, Allah pilih Ramadan. Ini menunjukkan tabi'in mereka faham bahawasanya Ramadan ini adalah sayyidus syuhur, adalah penghulu bagi bulan-bulan. Sebab itu disebutkan di sini, kata-kata dah lagi, fa'azzimu, dikata lagi, wastafa minal ayyami yawmal jum'ah. Allah Ta'ala pilih daripada hari-hari itu Jumaat. Allah pilih lagi wastafa minal layali lailatul qadri. Daripada malam-malam yang ada, Allah Ta'ala pilih Lailatul Qadr. Fa'azzimu ma'azzam Allah, kata-kata. Maka agungkanlah, hormatilah, muliakanlah apa yang telah Allah agungkan, apa yang telah Allah perintahkan kita untuk ta'zim, untuk agungkan. Fa'innama tu'azzamul umur lima azzamaha Allah bihi inda ahli al-fahmi wal-aqli. Sesungguhnya kata Qatadah, yang nak mengagungkan perkara-perkara ini, perintah-perintah ini, bila Allah Ta'ala agungkan perkara tersebut, yang akan agungkan juga perkara-perkara tersebut hanyalah ahlul fahmi wal aqli, orang yang mempunyai pemahaman dan orang yang menggunakan akal yang sejahtera. Maknanya orang berakal saja yang akan berfikir dengan waras. Maknanya apabila Allah Ta'ala perintahkan untuk kita menghormati syair Allah, antaranya bulan Ramadan, maka kita pun melaksanakan perintah sebaik-baiknya, semampu yang kita mampu untuk mendapatkan kesempurnaan. Ya, kita takkan dapat kesempurnaan, tetapi untuk istiqamah. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Nabi kata, istaqimu walan tuhsu, wa'lamu anna khairu a'malikumus salah, wa man hafadha 'ala al-wudu fa innahu mu'min. Maksudnya, kata Nabi SAW, istaqimu, maknanya istiqamahlah kamu, maknanya sabat. Al-thabat maknanya tetaplah kamu, konsistenlah kamu berada di jalan ketaatan, istiqamahlah kamu. Ramadan adalah madrasah yang mendidik kita untuk istiqamah.
Ramadan mendidik kita untuk berdisiplin, untuk istiqamah, berpuasa walaupun orang tak nampak, walaupun tak ada mana-mana makhluk Allah nampak kita, berada di mana sekalipun, kita semua bertakwa kepada Allah dengan menahan diri kita daripada makan dan puasa. Sedangkan puasa orang tak nampak. Kalau kita duduk mana-mana seorang-seorang pun boleh je nak makan. Tapi kerana takwa, kerana Allah Ta'ala berikan takwa, ta'zim, pengagungan akan perintah Allah, maka kita tak sanggup nak buat perkara yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata, istaqimu, istiqamahlah kamu dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Maknanya berterusan. Walan tuhsu. Apa maksud walan tuhsu? Maknanya kamu tak mungkin dapat capai istiqamah itu dengan sempurna. Maknanya ada waktu kamu akan jatuh, ada waktu kamu akan naik, sebab iman kita naik dan turun. Sebab itu pentingnya kita kena berusaha untuk pastikan iman kita ini sentiasa bertambah. Kalau berkurang, kita usaha untuk tambah. Kalau rasa berkurang, duduk seorang-seorang dan sebagainya, datang majlis ilmu. Kalau solat tarawih rasa tak ada kekuatan bersendirian di rumah, datang berjemaah dengan jamaah. Kalau kita nak istiqamah, pastikan kita memilih teman, duduk bersama dengan orang-orang yang baik, duduk dalam circle yang baik, circle yang positif, circle yang baik, circle yang penuh dengan ketaatan, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Itu antara cara untuk kita dapat istiqamah. Fastaqimu. Nabi SAW kata, istaqimu walan tuhsu. Ada dua makna tadi. Yang pertama kita sebut tadi, kamu takkan mungkin untuk dapat kesempurnaan. Dalam kamu nak mencapai istiqamah tu, kamu akan ada kekurangan. Walan tuhsu, kamu akan ada kekurangan. Yang kedua maknanya, kamu tak boleh kira. Walan tuhsu maknanya kamu tak boleh kira, kamu tak boleh hitung pahala yang kamu akan dapat kalau kamu istiqamah. Ataupun kamu tak boleh kira dan hitung. Ataupun istaqimu walan tuhsu, kalau kamu beramal, jangan kamu sibuk dengan nak kira pahala ataupun ganjaran yang kamu dapat. Boleh juga maksud itu, sebab tuhsu maknanya hitung. Kamu tak dia ada dua makna. Yang pertama tutiqu, kamu tak mampu. Yang kedua kira, kamu tak dapat nak hitung. Kan? Maknanya orang ini duduk kira bilangan rakaat berapa? 10, 20, dia duduk kira. Dia duduk kalut kira. Tapi dia tak fokuskan pada qiyam tu. Nak fokus dalam solat. Dia berapa rakaat ada ni? Berapa? 20 ke belum lagi? 8 ke? Berapa ni? 6 ke 7? Dia duduk kira. Itu antara salah satu maksud. Walam tuhsu juga maksudnya kita kira-kira, maknanya seakan-akan macam kita nampak benda tu, sedangkan kita tak nampak. Kita mungkin boleh kalkulat secara umum, tapi kita nak kira pahala, tak mungkin. Itu maksud walam tuhsu, kamu tak mungkin. Lebih-lebih lagi kalau pahala yang melibatkan ibadat-ibadat yang khusus seperti puasa Ramadan tadi. Puasa Ramadan maknanya kita tak boleh nak hitung. Sebab Allah Ta'ala tak letakkan neraca, mizan untuk kita boleh hitung. Jadi ada dua makna, istaqimu walan tuhsu. Nabi SAW sabda, sebut istiqamahlah kamu. Bulan Ramadan ni kita istiqamah. Dalam bulan Ramadan ni kalau kita elakkan diri kita daripada perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah kita, kita dah masuk dalam bulan Ramadan, madrasah yang terbaik. Maknanya kita istiqamahlah untuk buat apa yang telah kita biasakan, yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Kalau kita dalam bulan Ramadan ni kita baca Quran, kita giatkan baca Quran, maka setelah Ramadan nanti pun benda yang sama, lebih giatkan lagi ataupun sama. Kalau berkurang pun tak rugi, sebab kita yang penting istiqamah. Sebab Nabi kata dah, walan tusu, kamu nak dapat kesempurnaan tu tak mungkin, kamu tak akan mampu. Lan tutiquh makna lan tuhsu, kamu tak mungkin. Mesti akan ada pasang surut, akan jatuh sekejap, akan naik balik, akan rasa down kadang-kadang, akan rasa malas kadang-kadang, rajin balik. Macam solat tarawih lah, dia berbeza-beza. Ada waktu
Maknanya kadang-kadang tu disebabkan oleh, contoh macam kita tadi termakan banyak sikit ke, jadi malas sikit. Kan, walan tuhsu, kamu takkan mampu. Kalau jadi imam pun sama, dia akan pancit cepatlah jadi imam. Kalau time buka puasa tadi dia perkena nasi biryani, kan, patutnya dia simpan dulu, tapi dia dah tak sabar. Jadi time jadi imam pancit. Siapa yang pernah jadi imam dia tahu. Nak bawa 2 muka surat, 1 muka surat pun cepat pancit. Bacaan tak jadi. Tak, maknanya memberi efek kepada ibadat kita. Sama juga ada yang mengantuk. Imam baru masuk beberapa rakaat dah mengantuk. Sebab apa? Kerana makan tadi. Kerana kita dia ada efek lah. Maknanya kalau kita tak jaga makan, kan, kita tak prepare, kan, tak rehat cukup. Sama juga. Semua itu itu maksudnya lan tuhsu, kamu tak akan mampu. Lan tutiqu. Maknanya kita tak akan mampu untuk dapat tahap macam kesempurnaan yang ada pada para nabi, rasul dan juga orang-orang siddiqin, syuhada dan salihin. Kita mungkin boleh dapat capai pada tahap salihin, tapi nak sampai pada tahap para nabi dan rasul tak mungkin. Itu maksud Nabi kata lan tuhsu, kamu istiqamah, tapi kamu nak dapat kesempurnaan itu akan ada kekurangan pasti. Sebab itu kita kena berpaut kepada, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah Taala tolong kita. Kemudian Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya amalan yang paling afdal untuk kamu adalah salat. Dan barang siapa yang menjaga wuduk, maka dia seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut. Jadi secara umumnya kita dah habis waktu. Semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan. Secara kesimpulannya, apa-apa dosa yang dilakukan dalam bulan Ramadan, larangan yang datang daripada Allah SWT, larangan yang sama, Tuhan yang sama, maka yang takkan diampunkan sama juga seperti apa yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Apa yang dilakukan, dosa dan maksiat yang di luar Ramadan dilakukan dalam Ramadan adalah, kalau dosa itu tak ditinggalkan, tak bertaubat daripadanya, takkan diampunkan. Lebih spesifik lagi, Nabi SAW pernah naik 3 mimbar. Dulu mimbar Nabi SAW ada 3 tangga saja. Sekarang ada berapa? Banyak. Dulu ada 3. Nabi pernah naik atas mimbar. Nabi naik pada tangga yang pertama, Nabi kata amin. Yang kedua, Nabi kata amin. Nabi naik yang ketiga, Nabi kata amin. Kemudian sahabat pun tanya, ya Rasulullah, apa yang kamu buat? Nabi SAW menyebutkan bahawasanya malaikat Jibril datang, dan Jibril menyebutkan bahawasanya apa? Rugilah orang yang ada, antaranya orang yang disebutkan nama Nabi SAW, lalu dia tidak berselawat kepada Nabi SAW. Nabi pun kata amin. Bayangkan doa Jibril, doa malaikat yang mulia. Kemudian yang kedua, rugilah radhima alf, orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan dia tidak diampunkan, rugilah. Nabi kata amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, rugilah orang yang kedua ibu bapanya masih hidup hatta kibar, sehingga kedua ibu bapanya itu sudah tua, dan kedua ibu bapanya itu tidak boleh menjadi asbab untuk dia masuk ke dalam syurga. Maknanya dia tidak berbakti kepada kedua ibu bapanya, maka rugilah. Nabi SAW kata amin. Maka semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam golongan yang didoakan oleh Nabi SAW, diampunkan dosa-dosa mereka. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan semoga Allah Taala lindungi kita daripada menjadi 3 golongan yang malaikat Jibril doa dan Nabi kita SAW aminkan. Antaranya orang yang masuk dalam bulan Ramadan tidak diampunkan dosa-dosanya. Wal a'yadzu billah. Nas'alullah an yataqabbalana siyamana wa qira'atana wa qiyamana wa takhashu'ana innaka antas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.